Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jurusan kuasa Surau Nurul Huda, Batu 6 Tambun, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa juga kepada kekanda-kekanda saya, Abang Abu Bakar Osman yang buat live malam ini daripada page audio kuliah. Ya, tuan-tuan boleh lihat dalam audio kuliah banyak ya didatangkan ustaz-ustaz, ulama-ulama yang terkenal dalamnya. Begitu juga dengan kekanda saya Abang Azizan Hassan juga untuk page syiar kuliah. Juga dia mengutip orang kata dana bagi surau Cemur Impian. So kalau tuan-tuan nak menyampaikan sumbangan, insya-Allah bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Fiqhus Sirah pada muka surat 127. Sebenarnya saya tertinggal buku ni, ya. Jenuh aku mencarinya. Nah, orang rumah kata tinggal kat mana tu bang? Rumah nombor 2 kot. Nah, ya. Aku cekalah hati, amin ya rabbal alamin. Tapi masih KTB lagi ya. Kelab takut bini sebenarnya. So, malam ni kita sambung pada muka surat 127. Pada perenggan sebenarnya orang Islam seluruhnya di masa itu belum lagi menggadai nyawa mereka sepenuhnya untuk menawan negeri Syam dan Iraq. Ini tuan-tuan rahmati Allah, Syam dan Iraq ialah wilayat atau bilad, dan katakan sebagai negara-negara yang berada di bawah pemerintahan Rom dan Parsi. Maknanya dua negara ni tuan-tuan ada kalanya dikuasai oleh kerajaan Parsi dan ada kalanya dikuasai oleh kerajaan Rom. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam Al-Quran diceritakan tentang kerajaan Rom dan Parsi, ghulibatir Rom. Bermakna tuan-tuan apa dia? Dalam lipatan sejarah, dua kerajaan ini merupakan empire yang hebat. Siapa tak kenal Rom ni tuan-tuan, dengan rajanya yang dinamakan sebagai Hercules. Kita kalau tengok cerita Hollywood tu, dia dah merepek tuan-tuan. Hercules ini digambarkan sebagai orang yang apa dia tuan-tuan? Orang yang kuat, boleh mengangkat macam-macam benda, ya, boleh melawan orang. Kalau lawan 10 orang tonggin, kata dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Hercules ini adalah maharaja yang cukup agung, maharaja yang cukup hebat daripada segi strategi peperangan. Kalau tuan-tuan tengok ya dalam channel History Astro, itulah kita ni tuan-tuan kena banyak tengok ya channel-channel yang mendatangkan ilmu, bukan duk tengok channel-channel yang
Drama swasta je, Mira Filza lah apalah ya. Tuan-tuan mati Allah, dalam strategi peperangan tentera Rom diceritakan apa dia, pedang yang mereka cipta ni tuan-tuan, pedang yang senang diayun dan tak patah bila diayun kepada pihak lawan. Tuan-tuan nampak strategi ketenteraan dia. Senjata dia pada masa itu cukup hebat. Bukan itu saja tuan-tuan, perisai dia 4 segi ni panjang. Kalau ada pasukan memanah daripada musuh yang menghujani mereka dengan panah, mereka boleh jadikan perisai itu sebagai kubu. Allah. Fortress, very strong. Kubu yang amat kuat. Boleh menahan panaan-panaan ni, tidak mencederakan sedikit pun tuan-tuan. Begitu juga dengan tentera Parsi tuan-tuan. Tetapi apabila setelah wafatnya Nabi SAW, wilayah-wilayah bawah Rom dan Parsi ini antaranya tuan-tuan yang disebut dalam ini, apa dia tuan-tuan? Iaitulah Syam dan Iraq. Maksud dia belah-belah Syria hingga ke Iraq ni tuan-tuan. Akhirnya dapat ditawan oleh tentera-tentera Islam. Tuan-tuan rasa kerana apa ditawan oleh tentera-tentera Islam? Walaupun selepas kewafatan Nabi SAW. Kenapa? Kerana pada masa itu tentera Hercules rasa gerun melihat strategi tentera Islam yang paling hebat, paling ampuh, yang tak terlawankan oleh mana-mana strategi. Mana-mana strategi ketenteraan tak boleh lawan strategi yang Allah Ta'ala jadikan dalam jiwa prajurit-prajurit Islam. Apa dia? Kanal maut ahabbu ilaihi min akhihi. Adalah mati itu lebih dicintai, yakni mati syahid, lebih dicintai daripada saudaranya sendiri. Nabi ajar tuan-tuan, innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Tengok apa yang Nabi buat kepada Ansar dan Muhajirin. Tengok tuan-tuan bagaimana mereka saling rapat, sayang menyayang. Allah Ta'ala sebut pula wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu atas dua konsep. Apa dia? Albir, kebaikan. Yang kedua, at-taqwa, yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa sebagaimana yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah dulu. Jangan. Wa in kuntum ala syafa'urratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah kata, ingat zaman jahiliyah dulu kamu terdedah dengan jurang api neraka, lalu aku, kata Allah, menyelamatkan kamu. Dengan apa? Hidayah Islam yang datang. Kalau dulu orang jahiliyah ni tuan-tuan suka buat dosa, minum arak, main judi, tenung nasib, sembah berala, makan bangkai. Ni kata Ja'far bin Abi Talib, selalu saya ulang. Lalu bila datang Islam ni tuan-tuan, disuruh menyembah Allah Ta'ala, makanlah binatang yang disembelih elok, bersih. Jangan kita mendatang fawahish, benda-benda yang jahat. Jangan main judi, jangan minum arak, jangan berzina. Apalagi tuan-tuan rahmati Allah, jangan memutuskan silaturahim. Kerana benda yang kecil sikit udah bergaduh, bukan seorang dengan seorang tu bergaduh, semua puak dia bergaduh. Orang Sungai Korok gaduh dengan orang Tambun, apa untung? Bawa geng sampai 2-3 beh, turun bawa cangkui, bawa sabit, bawa parang. Orang Tambun pula tuan-tuan pun tak kurang juga hebatnya. Ni ayahanda kawasan. Bawa kayu oki. Cik Carul dia main oki, dia tahulah.
Kayu hoki ni kuat tak kuat tuan-tuan, jangan main-main. Bawa kayu baseball, bila lawan tuan-tuan, Allah kata apa dalam Al-Quran, fa aslihu baina akhawaikum. Bapa bergaduh-gaduh, fa aslihu, tapi lebih baik kita mendamaikan. Aslih, islah. Tuan-tuan, tak boleh ke cakap elok-elok, tak boleh ke tak ada cabar mencabar. Orang jahiliah suka cabar mencabar tuan-tuan. Kalau kamu berani, mari sinilah. Kita pula jawab, kamulah mari sini. Kalau rasa nak hilang gigi tu, mari sini. Tuan-tuan, adakah itu menunjukkan kebanggaan? Adakah itu menunjukkan sesuatu yang boleh dibanggakan tuan-tuan? Orang belakang pula yang tukang batu api, bangga, kamu mau berani ya? Berani ya? Bila gaduh, dia lari dulu tuan-tuan. Islam tuan-tuan, agama yang kata bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ingat, jangan bertolong-tolong dalam perkara ism, dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Jangan tuan-tuan. Baik itu tuan-tuan, hari ini kita mengajak kepada benda-benda yang boleh menghilangkan mudarat kepada Islam. Tak kira lah apa bidang, termasuklah politik. Survival tuan-tuan, negara, pemerintahan negara bergantung kepada apa dia tuan-tuan? Birri wa taqwa. Ini kita kena kembali balik. Islam ajak kepada bir, mengajak kepada takwa. Siapa-siapa yang memerintah, kalau boleh buat benda-benda yang bir, apa dia tuan-tuan? Benda-benda yang bawa kepada kebaikan, ada budaya ilmu, ada budaya Islam. Tu yang kita seru. Nak bergabung ke? Nak bergabung ke? Dengan siapa nak bergabung ni? Bergabung ni tuan-tuan mesti atas dua ni. Alal bir, bukan ala biar. Tu kena ingat tu. Bir lain, biar lain, biar. Yang baik. Ala bir, benda yang baik tuan-tuan. Apa dia benda yang baik? Kita adakan suasana Islam, bandaraya Islam. Tuan-tuan mati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab bila jadi Amirul Mukminin, tengok satu riwayat. Apabila diberitahu oleh rakyat dia ada seekor keldai patah kakinya sebab melalui jalan yang berlubang, kakinya terjerlui dalam lubang, terperosok dalam lubang, patah kakinya. Sayyidina Umar menangis tuan-tuan. Kerana apa? Orang tanya dengan Sayyidina Umar, maafkah ya Umar? Apa wahai Amirul Mukminin, kenapa menyebabkan kamu menangis? Kata Sayyidina Umar, apa dia? Bagaimana aku nak jawab di hadapan Allah? Apa dia? Kerana apa keldai ni patah kaki? Kerana jalan raya ni aku tak buat elok-elok. Nampak tak tuan-tuan? Ini yang nombor 2, takwa. Ini yang kita nak cari. Pemimpin tuan-tuan yang kalau tengok jalan raya berlubang sana, berlubang sini, dia rasa susah hati. Bukan berlubang tuan-tuan, hari ini letak kontena pula tengah-tengah tu. Kita pula ngelak, ada kontena ke mari? Nak bina apa? Pasar raya? Tahfiz. Tengah-tengah jalan tuan-tuan, dan projek ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Pemimpin kena ingat benda ni. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Syekh Ramadan Al-Butini, kitab dia penuh dengan benda-benda ruhiyah. Dia mengatakan kenapa pada zaman Nabi tak boleh menang dengan kerajaan Rom dan Parsi ni. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Ya, walaupun kita lihat pada zaman Nabi, para sahabat yang diseksa ni ramai. Ammar bin Yasir, termasuk bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Bapaknya Yasir mati, dibunuh. Sumayyah ibunya tuan-tuan disula dengan tombak. Daripada di bawah tu tembus hingga ke kerongkong. Masya Allah.
Dan adiknya tuan-tuan Abdullah juga mati. 3 beranak ni mati. Orang kafir Quraisy tak bunuh Ammar ni. Pasal apa orang kafir Quraisy tak bunuh Ammar ni? Supaya Ammar ni hidup dalam trauma. You see what happen if you fight with us, if you reject us. Tahu tak apa akan jadi kalau kamu lawan kami? Kalau kamu apa dia? Tolak kami, tak nak terima kami ni, agama kami ni, tolak akidah berala ini. Ini yang kamu dapat. Sengaja kami biarkan kamu hidup, wahai Ammar. Pasal apa? Supaya tengok apa yang berlaku berkeluarga kamu. Alwanu min azab. Ini dia azab yang boleh kami kenakan kepada kamu. Tuan-tuan rahmati Allah, Ammar bin Yasir ini dia rasa sedih nak tuan-tuan. Siapa tak sedih? Secara normally tuan-tuan, semua orang akan sedih kalau mak dibunuh macam tu. Semua orang sedih tuan-tuan kalau ayah diseksa dan mati dalam siksaan. Semua orang sedih tuan-tuan kalau adik dan abang kita ini diseksa, dibunuh. Normally, semua orang takkan boleh menghadapi ujian ni. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi bagi motivasi kepada Ammar bin Yasir ataupun kepada keluarga Yasir. Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya apa dia? Tempatmu, keluargamu akan dihimpunkan dalam syurga. Konsep ini akhirnya tuan-tuan dibawa hingga ke zaman khalifah setelah wafatnya Nabi. Bila wafatnya Nabi tuan-tuan, sahabat dah ada satu konsep. Apa konsep itu? Annal maut ahabbu ilaihi min akhihi. Apa dia? Mati itu lebih kami cintai daripada saudara kami sendiri. Yang ini boleh menang dengan Romlan Pasi tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan strategi peperangan kereta kebeb canggih macam mana pun. Kapal selam boleh menyelam macam mana pun. Kapal terbang tuan-tuan boleh terbang, boleh ada pula mood senyap sampai radar tak boleh kesan sekalipun. Bagilah apa jenis bom tuan-tuan, napalm bom ke. Tuan tengok Israel tuan-tuan, tuan tengok apabila dia menjatuhkan bom kepada penduduk Palestin, penempatan Palestin tuan-tuan, bom dia itu dinamakan sebagai berbentuk napalm bom. Napalm bom ni tuan-tuan, dia jatuh bukan jatuh meletup sekali je. Dia jatuh tuan-tuan meletup, lepas tu dia beranak-ranak pula meletup ni. Maknanya kalau jatuh dekat surau Nurul Huda ni tuan-tuan, semua mampu confirm, termasuk ustaz yang mengajar ni. Dengan main-main. Pasal apa? Mereka nak pastikan apa dia yang ada di kalangan musuh mereka itu mati belaka. Tapi tuan-tuan, mana dia strategi yang boleh melawan strategi hubbul syuhada, hubbul syahid? Mana ada strategi tuan-tuan yang boleh melawan apa dia? Strategi yang Allah tanamkan dalam jiwa pejuang-pejuang Islam. Apa dia? Cintakan mati syahid. Marilah apa bom pun, marilah apa benda pun tuan-tuan, kita fikir satu benda. Mati aku di dunia ini, mati untuk mendapatkan syurga Allah. Ish azizan au mut syahidan. Hidup secara mulia, bebas merdeka, jangan jadi amba-amba ideologi yang jahat yang akan menghancurkan Islam, ataupun mutsyahidan, mati sebagai orang yang syahid. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, persoalan yang sebenar, kemenangan membuka sesebuah negara bukanlah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar kita baca hadis Khabbab kata, ya Rasulullah, ala tad'ullah
ala tastansirullahu lana, wahai Rasulullah, tak boleh ke doa kepada Allah, tak boleh ke minta tolong kepada Allah, kamu kekasih Allah, kamu manusia yang paling rapat dengan Allah, tak boleh ke minta tolong? Kenapa mesti kita merasai ta'zib, kita mesti merasai siksaan ini? Kenapa wahai Rasulullah? Terhormati Allah, 23 tahun Nabi ini diuji dengan pelbagai ujian untuk menegakkan Islam. 23 years, it is a long time, tuan-tuan. 23 tahun adalah masa yang cukup lama. Kalaulah Nabi ini disebut sebagai Habibullah, Safiyullah, kekasih Allah, tuan-tuan, kekasih, tuan-tuan, kekasih yang kita cintai, boleh tak kita biarkan dia tunggu selama 23 tahun, tuan-tuan? Boleh tak? Kepadamu kekasih. Tiap hari nyanyi. Kekasih kata, bila nak kahwin bang? Dah 23 tahun bang. Udah meter nunggunya. Udah kota. 23 tahun, tuan-tuan. Allah membiarkan kekasihnya Nabi SAW baru dapat kemenangan, baru dibukakan kota Mekah, dapat balik kota Mekah itu daripada kaum kafir Quraisy. Kenapa 23 tahun? Kita, tuan-tuan, kalau sayangnya seorang kekasih, kita takkan biarkan dia menunggu lama. Tahu tak? Kekasih kata kat kita, tuan-tuan, ni manusia dengan manusia ya. Kekasih tu kata, esok jangan lupa tau yang I tunggu tau, tempat biasa tau. Jangan lambat. Lambat merajuk. Kita, tuan-tuan, kalau janji pukul 3, pukul 1:30 sampai dah. Koma lah, bukan aku. Kenapa sangat? Kita tak sampai hati. Nanti kalau kekasih ni merajuk, ya Allah, susah nak pujuk. Kalau tarik muka masam, ya Allah, jenuh nak mujuk, makan 3 minggu mujuknya. Kena bagi hadiah, bagi teddy bear besar meja ni, ya Allah, tandanya juga. Lala nak gelang emas, bankrupt, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni kerana kekasih keduniaan. Boleh tak kita fikirkan, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui hikmahnya, kenapa Allah biarkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu 23 tahun? Allah hebat. Syekh Ramadan Al-Buti ni mengatakan, tuan-tuan, apa dia? Kemenangan membuka sebuah negara bukanlah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ambil poin, tuan-tuan. Yang kedua, atau di bawah arahannya. Kita, tuan-tuan, tak boleh cakap dengan kehebatan saya boleh mengubah sebuah kerajaan. Tak boleh. Dengan majoriti yang ada dengan saya, tak boleh, tuan-tuan. Bukan kuasa kamu, kuasa Allah. Kena ingat tu. Ya, saya akan memastikan bahawasanya kerajaan kita akan memerintah. Cakap boleh masa kempen, no problem. You want to talk what you want, talk about it, no problem. Kita berjanji kalau kita menang. Contoh, jangan marah. Semua tengok aku lain macam je. Kau boleh harap ni. SB mana SB? FB ada ya. Kita berjanji kalau kita menang, kita akan. Kamu hanya boleh berjanji, tapi siapa yang menentukan, tuan-tuan? Allah. Ini kita faham hebat ya yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini. Bukan atau di bawah arahannya, bukan kerana arahan Nabi, bukan kerana strategi yang Nabi buat. Nabi masih lagi Abdullah wa Rasuluh. Nabi masih lagi tertakluk di bawah tajuk hamba Allah. Hamba Allah, dia kena sabar dengan ujian Allah walaupun seorang Nabi. Sebab itu disebut, ya Rasulullah, man asyaddul bala, siapa dah manusia yang paling tinggi ujiannya? Nabi sebut al-anbiya, para nabi. Sebab itu Nabi tunggu 23 tahun, tuan-tuan. Sebab ini bukan kehendak Nabi. Semuanya itu adalah di bawah kehendak Allah. Atau yang ketiga, kerana
Tuhan kasih dan sayangkan baginda. Tak, bukan masalah itu. Tak boleh kita kata, Safiullah, Habibullah. Kenapa uji sampai 23 tahun? Tata mati Allah, kasih sayang Allah kepada Rasulnya itu perkara lain. Dan Nabi SAW menyatakan, kalau nak mendapat kasih sayang Allah itu, wa in kana dinu sulban, kalau apabila imannya itu kuat, apatah lagi seorang Nabi ini yang kuat, yang paling rapat dengan Allah Ta'ala, ishtadda bala'u, lagi kuat Allah uji. Itu konsep dia. Kita tak boleh kata tuan-tuan, tapi imam, tapi kuat semayang, rumah terbakar. Tak boleh cakap minat. Jangan cakap itu, berdosa. Aku ni judi main, menang selalu. Orang suruh Nurul Huda, bukan dia pun tahu aku hantar cik lemak banyak-banyak tu, dia judi tu. Dia pun tahu. Dia pun tahu melantak je. Tapi okey je. Aku tak ada apa pun. Hidup okey, tenang, aman. Tapi orang datang mengaji surah Nurul Huda ni, aku tengok susah. Motor kapcai buruk juga pakainya. Semayang tonggak-tonggik. Dia kutuk lah. Semayang tonggak-tonggik. Tapi anak lari dari rumah. Bukan orang sini, jangan marah pula. Orang Afrika sana. Mana? Pasal apa tuan-tuan? Ingat konsep yang Nabi sebut. Fa in kana dinuhu sulban. Kalau kita makin nak rapat dengan Allah, kita nak syurga dah. Saya nak tanya tuan-tuan yang depan saya malam ni, nak syurga Allah dah? Fahtasaba wa sabara. Apa dia? Fahtasaba, ta'an diri, wa sabara, sabar. Wasabru salasah. Sabar ni ada 3 tempat tuan-tuan. Pertama, as-sabru fil ibadah. Sabar mengerjakan ibadat. Walaupun kita rajin semayang tuan-tuan, makin lagi semayang makin susah. Sabar. Sebab tuan-tuan Nabi menyatakan kepada Sayyidina Umar, ulaika allazina awwalahumullahu ta'ala, wahai Umar, Maharja Rum dan Parsi ini golongan yang Allah dahulukan nikmat di dunia. Tak usah risau. Amma na'nu, adapun kita wahai Umar, yang dunia ni rasa perit, yang dunia ni rasa susah, lagi rapat dengan perjuangan Islam, lagi banyak duit keluar, lagi rapat dengan perjuangan Islam, lagi banyak dugaan Allah bagi. Cuba tengok orang yang tak rapat dengan perjuangan Islam ni tuan-tuan, boleh ke sana kemari berkereta, sana kemari, boleh pergi Aeon, boleh pergi Ipoh Paradise. Tuan-tuan ni dengan usrahnya, dengan apa benda multaqaknya, kena pergilah air kuning lah, lepas tu kan kena pergi Putih Kelantan lah, kena pergi, ya Allah, habis duit aku ihtasaba wassabara, tahan diri daripada merungut-rungut, bercakap benda yang tidak elok, wassabara, sabar. Itu Allah akan jadikan al-ibadah, pahala bagi tuan-tuan, masuk syurga insya-Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah, sabar ketika menghadapi maksiat tuan-tuan. Hari ni banyak maksiat tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kita terdedah dengan banyak maksiat, apatah lagi tuan-tuan kalau kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Facebook ni tuan-tuan, kita boleh tengok macam-macam jenis manusia dalamnya. Yang elok, yang sakit jiwa pun ramai. Dalam internet ni tuan-tuan, kita boleh tengok macam-macam benda dalamnya, yang beriman dan juga yang membawa kepada kekufuran. Banyak tuan-tuan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, emosi kita boleh terganggu dengan Facebook ni bila baca komen-komen ni yang berbentuk fitnah. Akhirnya kita mempercayai fitnah-fitnah tersebut. Apatah lagi fitnah itu dikenakan atas ulama-ulama yang soleh dan beriman.
Apatah lagi fitnah-fitnah ni tuan-tuan datang atas dasar syariat Islam, mengenalkan syariat Islam, orang kutuk, orang ina, orang perli, orang sindir, kita terpengaruh tuan-tuan. Hari ni punya dahsyatnya tuan-tuan maksiat-maksiat yang berlaku dalam alam maya. Tu belum gambar-gambar lagi tuan-tuan. Gambar yang buka atas, buka bawah. Belum itu lagi. Kalau tuan-tuan Google tu janganlah salah type. Kalau salah type tuan-tuan, keluar gambar yang merepek. Kita pun, apa ni? Mulut astagfirullah ni apa ni? Mata tengok juga astagfirullahalazim. Astagfirullah. Sudah sejam tengok, alhamdulillah. Last sekali tuan-tuan. Ini tuan-tuan, sabar, kena sabar tuan-tuan. Ihtas sabar, tahan diri. Apa lagi tuan-tuan? As-sabru fil qada wal qadar. Apa dia tuan-tuan? Sabar ketika indal qada wal qadar. Sabar ketika tuan-tuan indal musibah. Apabila kita menerima musibah, kita mengatakan ia itu adalah qada dan qadar Allah. So tuan-tuan, Nabi juga adalah manusia, hamba Allah yang tertakluk kepada masyiatillah, yang tertakluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah mahu, Allah akan buat. Kita sebagai hamba, kita tak boleh questioning, tak boleh tanya tuan-tuan, why it happened to me? Kerana Allah lebih bijak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kala kamu tak suka benda itu berlaku ke atas kamu, wa huwa khairul lakum, sedangkan ianya baik bagi kamu. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita rasa, ya Allah ya Tuhan, kenapa jadi macam ni? Saya tuan-tuan pagi-pagi dulu kalau subuh ni tuan-tuan lambat, kalau subuh tu 6.15, saya kena pergi tuan-tuan sebelum 6.20. Kalau 6.20 tak pergi, saya akan punch saya merah sebab nak ke Kampung Gajah. Ipoh Kampung Gajah ni sejam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebelum azan tu 6 suku tu saya dah keluar dah. Tapi apa dia tuan-tuan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan kalau kamu merasakan kamu bencikan sesuatu tapi ianya ada kebaikan bagi kamu, bila singgah tuan-tuan semayang di Batu Gajah, semayang di Tanjung Tualang, tuan-tuan rahmati Allah, bila semayang ni orang tengok, ni Ustaz Menawir kali. Ustaz jadi imam, itulah baiknya tuan-tuan. Aku pula jadi imam tuan-tuan. Saya singgah semayang Jumaat tuan-tuan, balik singgah semayang Jumaat di satu daerah, tak mau sebut lah. Imam ni tuan-tuan, dia tak nampak. Dia naik mimbar tuan-tuan, dia pegang tiap khutbah, terpandang aku. Aku senyum dekat dia. Aku angkat tangan. Terus tak boleh baca khutbah katanya tuan-tuan. Kemudian habis khutbah tuan-tuan, masa nak jadi imam, dia kata jemput kepada Ustaz Menawir untuk mengimamkan solat kita. Sudah, saya kata tuan-tuan. Dia pula buat pengumuman. Orang ingat pengumuman apa tuan-tuan? Orang pengumuman suruh aku, semua tengok aku. Siapa dia ni? Hebat benar ke? Kemudian habis doa ni tuan-tuan, dia pun kata terima kasih kerana Ustaz Menawir sampai sini masjid ni. Mungkin Jabatan Agama hantar untuk melihat kita ni bagaimana. Udah aku pula jadi pengintip tuan-tuan. Kisah benar. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang saya dapat pelajari, kadang-kadang kita tak suka tuan-tuan, berulang bukan senang, letih, ngantuk, tambah dah berumur ni. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, Allah nak bagi tahu bila kita sampai ke satu masjid, pertama menyambungkan silaturahim, yang kedua dialu-alukan, mereka merasakan very grateful, merasakan apa tuan-tuan, amat seronok dengan kehadiran kita. Tuan-tuan rahmati Allah, ada benda yang kita tak faham, tapi Allah lebih mengetahui. Sebab apa tuan-tuan tak kahwin dengan awet tuan-tuan dahulu? Pasal tak? Yang tuan-tuan kahwin sekarang ni bukan cinta yang pertama kan? Pasal tak? Pasal tak? Abang Azizan, isteri Abang Azizan sekarang ni cinta yang pertama ke? Bukan? Yang ke-40. Maaf playboynya. Yang ke-40. Tuan-tuan ada tak seorang yang tuan cinta gila-gila? Gila punya cinta, ada tak?
Ada orang kata cinta gila sampai bawa kepada marriage. Ada tak? Kenapa tak kahwin dengan dia, tuan-tuan? Dan kita lihat isteri yang ada sekarang ni, kita rasa macam kalau ada masalah, rasa macam bengang. Dia marah je. Kenapa aku kahwin dengan dia ni? Kalau aku kahwin dengan awet aku dulu, ada tak rasa macam tu, kan? Dan tuan-tuan, kalau kita kahwin dengan awet kita, the first love hari tu, bahagia tak agak-agak? Tak semestinya bahagia. Mungkin kita kahwin, tuan-tuan, dengan cinta pertama dulu, tak sebahagia macam kita kahwin dengan isteri yang ada sekarang ni, yang selalu kita marah ni, yang selalu kita tengkin ni. Pasal apa? Kita tak tahu, tuan-tuan. Allah yang lebih mengetahui. Baik. Ini sebagai motivasi, tuan-tuan lah. Ya. Dari perang cerita awet pula. Ya. Bukan sedemikian. Sebaliknya persoalannya ialah, setiap Muslim yang mengaku dirinya Muslim beriman dengan Allah dan Rasulnya, wajiblah membuktikan keimanannya dengan usaha dan tenaga. Tuan-tuan, ni kita punya kerja hamba Allah. Nabi tidak terlepas daripada benda ni. Walaupun Nabi digelar kekasih Allah, walaupun Nabi digelar sebagai Safiullah, tetapi Nabi tidak lepas, tuan-tuan, apa dia? Membuktikan keimanan dengan usaha, tenaga dan rela serta menerima tawaran Tuhan untuk menukar syurga dengan jiwa raga dan harta benda. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Surah At-Taubah ayat 111. Apa yang maksudnya apa dia? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu membunuh atau terbunuh. Tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada jual beli yang paling hebat dalam dunia ini melainkan kita berjual beli dengan Allah Ta'ala. Ulama tafsir mengatakan kenapa disebut sebagai al-bai' wasyara' dalam ayat ni. Kenapa disebut sebagai jual beli? Kerana jual beli ni, tuan-tuan, manusia sifatnya manusia paling suka. Transaksi yang manusia paling suka, tuan-tuan, jual beli. Betul tak betul? Saya tanya, tuan-tuan, orang jual ubat cacing di Taiping. Masa tu saya masih sekolah, ikut ayah saya pergi Taiping. Ada pasar malam di Taiping tu, saya tengok penuh orang. Gerai-gerai lain tak apa ramai, gerai dia penuh orang. Orang bertenggung, tuan-tuan, berdiri. Saya pun duduk tengok depan tu, dengar apa benda ni, ramainya. Rupanya, tuan-tuan, dia letak depan tu cincin merah. Kalanya aku tengok, cincin apa ni? Dia pun kata, tuan-tuan sekalian, depan tuan-tuan ini namanya cincin delima. Oh, cincin delima, patut merah, nyale. Dia kata, tuan-tuan, bukan senang nak dapat batu cincin delima. Tuan-tuan tahu tak macam mana dapat batu cincin delima yang asli ini? Daripada 2 ekor ular tedung yang bergaduh. Kenapa ular tedung ni bergaduh, tuan-tuan? Kerana merebutkan batu delima ni. Daripada mulut salah seekornya berebut, jatuh batu tu. Saya kutip. Weh, beraninya dia kutip, tuan-tuan. Aku tengok, tuan-tuan, dekat berpuluh-puluh bentuk cincin. Banyak mana lah ular tedung bergaduh ni. Mana dia jumpa? Satu kemuskilan. Kemudian dia pun ambil satu cawan, tuan-tuan. Dia kata, tuan-tuan, jangan tiru gaya ini di rumah, katanya. Dalam cawan ini, tuan-tuan tengok, berasak-asakkan. Ini asid, tuan-tuan. Asid ni, kalau kena tangan, luruh daging-daging, tinggal tulang sahaja. Jadi saya akan bagi satu demonstrasi pada tuan-tuan. Saya corak asid ni pada tangan. Tuan-tuan tengok, tangan saya melecuk ataupun tidak, jadi apa-apa ataupun tidak. Kerana saya akan memakai cincin batu delima. Tuan-tuan rahmati Allah, dia pun pakai cincin batu delima tu. Dia pun ambil gelas berasak-rasak ni.
Masa dia nak curah ni tuan-tuan, tiba-tiba dia berhenti. Orang menjerit. Mula curah, orang menjerit, suspend. Dia berhenti, dia kata, tak mak, sebelum saya curah, saya kena jaga SOP-nya dulu. Budak-budak jauh. Kau tembuk muka tu kan tuan-tuan. Aku pun ngesut belakang tuan-tuan. Risau. Kemudian tuan-tuan, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun curah tuan-tuan. Tangan ni berasap. Dia jerit, semua orang, aku pun, suspend. Kemudian dia kibah-kibah tangan dia. Dia ketawa. Tengok tuan-tuan, asid ni kena tangan, tidak melecur, tidak tanggal kulit daging saya, tak nampak tulang. Kerana apa? Kerana adanya cincin delima ini, maka tangan saya selamat. Nombor 2, syirik dah. Tuan-tuan mati Allah, dia kata kalau tuan-tuan tengok cincin depan ni, tuan-tuan nak beli 10,000, saya tak jual. 100,000, saya tak jual. 1 juta, saya tak jual. 10 juta, saya tak jual. Tapi kalau tuan-tuan beli ubat cacing saya RM15, free 1 cincin. Berebut orang tuan-tuan. Ada yang pijak kepala aku pun ada. Kurang hajar punya kau. Ini orang Melayu tak? Orang Melayu sebab itu pilihan raya senang kena tipu. Orang jual ubat dia tipu tuan-tuan. Mula cerita ular tedung kita dengar pun, wow, very fantastic. Wow, we feel astonished. Hebat ni. Tak jual. Juta pun tak jual. Ada yang sebelah tu pakcik tu, tu pasal aku dah abad dah. Ni delima asli ni. Apa tuan-tuan? Beli ubat cacing RM15 lah. Free 1, aku tak dan beli tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Menipu. Tapi yang menipu tu yang Pak Haji suka tuan-tuan. Hak yang menipu ni, tuan-tuan, jual beli dunia ni manusia cukup suka. Allah gambarkan siapa nak berjual beli dengan Allah ni satu kinayah, perumpamaan. Bagaimana kita nak buat transaksi jual beli syara wal bai' ma Allah dengan Allah Ta'ala? Korbankan masa tuan-tuan, korbankan tenaga kita. Hatta tuan-tuan, kalau nyawa sebagai galang ganti untuk mempertahankan Islam, kita mati masuk syurga. Itu maksud dia tuan-tuan. Tidak ada jual beli, transaksi jual beli yang lebih hebat melainkan syarak wal bai' ma Allah. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu selalu suka kan beli barangan online. Betul tak ibu-ibu kan? Tudung. Saya kat sekolah tuan-tuan. Sekolah lah bukan ngumpat cikgu-cikgu tu, mengata je. Tiap-tiap hari ada je kotak-kotak. Aku tengok apa benda ni. Aku tengok banyaknya kotak. Mula pada cikgu ni. Bila sampai kotak ni tuan-tuan, kerani kata dalam WhatsApp, sila ambil kotak. Tengok dia mengambil kotak ni, buka kotak tu, tudung. Dema pun sembang antara ni. Allah lawang. Tudung ni Allah fang. Abu Ban suka kan? Ibu-ibu, kalau nak jual beli yang lebih hebat daripada jual beli online ni, jangan marah suami kalau suami pergi berjuang. Gosok, setrika baju suami ni. Saya tadi, isteri nak pergi ambil anak. Dah pukul 6 dah. Dah lambat dah pasal jalan jam. Buat pula projek jalan tak siap-siap lagi tu. Isteri kata, bang, nak gosok baju ke? Saya kata, gosoklah. Hari tu masuk live FB pakai baju ni dah 3 hari. Dema tahulah yang dalam Facebook tu, ustaz baju sama je, ngumpat aku dalam Facebook kan. So kenalah pakai baju lain, boleh tak? Isteri ni dia tak jadi keluar tuan-tuan. Dia gosok baju dulu walaupun dah lambat tadi, baru dia pergi ambil anak. Tak rahmati Allah, saya minta ibu-ibu kalau nak jual beli yang menguntungkan, berjual beli dengan Allah, tolong sokong perjuangan suami menegakkan negara Islam, insya-Allah. Bantu mereka, support mereka.
Suami balik usrah ni letih, balik mesyuarat ni letih. Ibu-ibu jangan beletih apa lambat balik ni. Tu tengah malam mesyuarat apa benda ni? Jangan. Tapi urut belakang suami, massage boleh. Your husband shoulder, bang. Letih. Bincang apa, bang? Bincang ni strategi pilihan raya akan datang ni. Ya ke, bang? Bang, nak air? Nak teh ais? Nak apa, bang? Suami pula mengada-ngada. Teh tarik mana? Udah teh tarik, tuan-tuan. Ingat kedai kopi ke, mak? Isteri pun datang bawa teh tarik. Nak tarik tinggi mana, bang? Nak rendah ke tinggi? Tarik depan dia ibu-ibu. Suami rasa seronok. Perjuangan suami ini disokong oleh ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu membuat kerja-kerja rumah, dapat syurga, masuk dikumpulkan dengan suami, insya-Allah. Orang berjuang untuk Islam, tuan-tuan. Doa. Suami nak akan doa, ya Allah, ya Tuhanku, pertemukan aku dengan isteri yang baik ni, yang sokong aku dalam perjuangan Islam ni, memenangkan Islam ni, insya-Allah, ya Allah. Dengan kerajaan Islam yang akan bangun, insya-Allah, ya Allah. Pertemukan kami kembali dalam syurga-Mu yang kekal abadi. Boleh tak, ibu-ibu? Boleh. Boleh tak, bapa-bapa? Boleh. Tapi jangan tanya aku, ustaz tu kalau seorang, ustaz. Kalau nak kuat lagi, ustaz, tambah lagi 3. Botol ni nampak, kata bini. Jangan marah, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ni, tuan-tuan, akan dapat memberi pengajaran kita bersama. Sebelum saya akhiri, tuan-tuan, bersama dengan saya, sahabat saya ada bawa air syifa yang boleh tuan-tuan beli untuk tuan-tuan minum, jadikan sebagai alat tuan-tuan, kerana air yang Allah ini, Allah jadikan air ini untuk jadi syifa, pengubat kepada kita, tuan-tuan. Bacalah selawat, minum, tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan apa orang kata sakit-sakit yang kita hadapi. Terima kasih kepada Abang Abu Bakar, kepada Abang Azizan yang buat live pada malam ini. Hingga kita bertemu lagi dalam bulan yang akan datang, tuan-tuan. Kita akan sambung, tuan-tuan, pada tajuk, ya, Utbah, ya, seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah, seorang pemimpin kafir Quraisy yang membuat suatu tawaran kepada Nabi. Kalau nak jadi raja, kami orang Quraisy akan lantik kamu jadi raja. Kalau nak jadi apa benda, kalau nak perempuan yang cantik, kami akan kahwinkan dengan perempuan yang cantik. Kalau nak reta, kami jadikan kamu yang paling kaya di Mekah. Pasal apa rundingan ni, tuan-tuan, tawaran ni? Supaya Nabi meninggalkan perjuangan Islam. Kita lihat, tuan-tuan, apa Syekh Said Ramadan Al-Buti ni membawa konsep apa dalam cerita ni. Kita akan lihat betapa hebatnya roh perjuangan ni, tuan-tuan. Kalau mengaji kitab ni sampai habis, tuan-tuan, insya-Allah, ya, tuan-tuan akan menjadi pejuang yang hebat, insya-Allah. So, jangan tinggal mengaji ni, tuan-tuan. Dan saya harap tuan-tuan yang tak ada buku tu, belilah buku, ya. Setakat ni saya tengok ramai tengok tapak tangan. Bila saya kata muka surat 127, semua tengok tapak tangan, tuan-tuan. Dia kira jari belaka. Jangan marah. Ya, kalau ada kitab, tuan-tuan, lagi kuat rohnya. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin minal muqimin as-salamin asy-syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, agar kami dilindungi daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Segalanya datang daripada-Mu, ya Allah. Engkau yang menjadikannya, ya Allah, sebagai ujian kepada kami. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam iman. Yang paling penting, matikanlah kami dalam perjuangan menegakkan agama-Mu, ya Allah. Istiqamah hati kami, ya Allah, agar tetap berada dalam perjuangan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.